Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita akan belajar bab 3 iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah subtopik yang ketiga iaitu 3.1.3. Pelajar boleh buka muka surat 139 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Sebelum kita membuat apa-apa pengiklanan, kita kena kenal pasti dulu kaedah reka bentuk yang mana sesuai dengan kita punya produk. Okey, sebelum tu kita kena tahu apa itu promosi. Untuk kita nak memasarkan produk kepada pengguna ataupun kepada orang awam, kita kena buat promosi sebab kita boleh menyaingi produk sedia ada. Maknanya, kalau awak nak saing awak punya nama produk awak dengan produk yang sedia ada, awak boleh guna kaedah promosi ni. Okey, secara tak langsung juga awak dapat memperkenalkan awak punya produk kepada pengguna. Maknanya orang tahu, rupanya ada nama produk ni. Dia ni jual produk macam ni. Dia ni jual macam ni. Jadi dia ada promotion. Bolehlah pengguna beli. Maknanya pengguna lagi tertarik lah dengan perkara-perkara yang ada promosi ni. Okey, seterusnya iklan juga adalah promosi untuk memasarkan produk. Kita nak belajar reka bentuk iklan kan? Jadi iklan ni juga adalah salah satu promosi yang kita boleh buat untuk kita memasarkan produk kita kepada umum. Dan seterusnya persembahan atau komunikasi berbayar. Maknanya kalau kita nak buat iklan ni, kita kena buat berbayar lah. Kita kena bayar kepada syarikat-syarikat yang menguruskan pengiklanan. Jadi pengiklanan ni kita ada 3 jenis kaedah. 3 jenis bahagian lah. Maknanya yang pertama kita ada kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang kedua ialah media pengiklanan. Dan seterusnya faktor pemilihan media pengiklanan. Okey, jadi hari ni kita akan pergi satu dulu iaitu kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, jadi kaedah reka bentuk pengiklanan ni adalah salah satu karya dalam bentuk audio ataupun visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan lah. Jadi orang boleh selalu nampak kan apa yang awak promosi dekat kaca TV, apa yang dekat brosur dan sebagainya. Nanti awak akan belajar lah setiap satu kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan untuk buat pengiklanan. Untuk kaedah reka bentuk ni kita ada 7. Yang pertama matlamat produk, kedua penyampaian fakta, ketiga demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan juga gambar pegun. Kita pergi satu persatu lah supaya kita lebih faham dengan terperinci apakah setiap kaedah reka bentuk pengiklanan. Jadi yang pertama adalah matlamat produk. Okey, kita menggunakan iklan ni, kita sertakan maklumat yang terperinci dan juga lengkap supaya pelanggan kita faham apa sebenarnya produk kita ni. Apakah fungsi produk kita ni? Apa dia kelebihan? Contohnya awak tengok bawah ni kan, jus kasih Gold Junior. Dia bagi tahu dia punya dekat iklan ni, apakah kelebihan dia untuk membekalkan tenaga kepada sel otak, meningkatkan selera makan, menguatkan sistem imun tubuh badan dan sebagainya. Jadi pengguna tahu kan, ada kelebihan lah kalau kita beli produk ni. Jadi pengguna pun tahu apa dia yang sebenarnya awak jual. Seterusnya adalah penyampaian fakta. Penyampaian fakta ni adalah menyampaikan fakta secara tepat lah. Maknanya produk awak tu awak tak tipu lah. Maknanya awak beritahu apakah fakta sebenar awak punya produk. Okey, produk awak ni sesuai digunakan untuk menggoreng ke, sesuai untuk kukus. Apakah kelebihan untuk awak gunakan produk ini? Dan juga penyampaian fakta ni dia bagi tahulah apakah bantuan teknikal yang pengguna perlukan. Apakah step-step yang pengguna perlu tahu? Kena panaskan dahulu ke? Kena setkan masa yang sesuai untuk makanan apa dan sebagainya. Dekat sini kita kena tulis, kena senaraikan apakah fakta-fakta yang betul awak punya produk.
Jadi yang seterusnya adalah demonstrasi. Saya yakin ramai pernah tengok apa tu demonstrasi. Contohnya macam rancangan Go Shop, macam rancangan Wow Shop kan. Kat situ dia akan tunjukkan apakah kelebihan dan juga cara pengendalian produk. Jadi kalau awak tengok Go Shop tu, dia akan bagi tahu kan apakah kelebihan produk tu, apakah yang awak dapat kalau awak beli produk tu, apakah cara pengendalian pada produk tu. Selalunya demonstrasi ni akan disampaikan melalui media massa, selalunya dalam rakaman ataupun secara langsung. Maknanya demonstrasi ni dia akan memudahkan pengguna. Jadi pengguna boleh tengok secara langsung apakah pengguna tu macam mana nak berfungsi, apakah dia punya kelebihan, macam mana nak mengendalikan dan sebagainya. Jadi demonstrasi ni secara tak langsung dia memudahkan pengguna nampak kelebihan produk tersebut. Okey, seterusnya perbandingan. Perbandingan ni kita buat iklan bandingkan produk baru dengan produk yang telah lama dekat pasaran ataupun produk yang sedia ada. Contohnya awak tengok gambar yang saya letak ni. Okey, pencuci baju yang berbotol biru dengan botol merah. Dia bagi tahu kalau kita menggunakan produk yang baru ni, dia 6 kali lebih pekat berbanding botol jenama yang T ni, warna merah ni kan. Maknanya dia nak bagi tahulah pencuci baju yang sekarang ni lebih bagus penggunaannya berbanding yang lama. 3 kali botol merah ni kita akan dapat bersamaan 1 botol produk yang baru. Jadi perbandingan ni kita akan buat daripada segi kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan juga fungsi. Seterusnya, kiasan ataupun ibarat. Iklan ni dia akan menunjukkan dan menegaskan kelebihan jika pengguna memiliki produk tersebut. Contohnya macam gajah dekat atas motor ni kan. Dia nak bagi tahu kalau kita menggunakan minyak Petronas ni, dia akan melancarkan kita punya perjalanan. Walaupun dia tunjuk gambar gajah kan. Dia bagi kiasan lah ataupun ibarat lah. Kalau ada gambar gajah pun, kalau kereta kita tu ada muatan yang berat, masih mampu melancarkan perjalanan kita. Dari perjalanan yang jauh ke dekat dan sebagainya. Jadi, kaedah untuk iklan, kiasan atau ibarat ni dapat mempengaruhi psikologi pengguna. Seterusnya, kenyataan merangsang. Ini akan bagi pelanggan berfikir dan tertarik pada produk lah. Contohnya macam ni kan. Dia akan bagi tahulah kalau kita gunakan pencuci biasa je, tak sama dengan kalau kita tambah dengan produk yang baru iaitu Vanish. Kalau kita campurkan pencuci biasa dengan Vanish ni, baju kita akan jadi lebih bersih, lebih cantik, lebih menarik warnanya daripada kita menggunakan pencuci biasa. Jadi kenyataan merangsang ni, iklan ni akan memujuk pengguna untuk membeli produk tersebut. Maknanya produk ni akan membuatkan pengguna ni tertarik nak beli. Maknanya kalau kita gunakan pencuci dengan Vanish ni, baju lagi cantik, lagi menarik, lagi bersih dan sebagainya lah. Seterusnya adalah gambar pegun. Gambar pegun ni apa? Ianya adalah sebagai titik fokus dan tumpuan pada bahagian produk. Contohnya katil ni kan. Dia nak bagi tahulah walaupun gambar ni tak bergerak, gambar ni statik je, dia duduk setempat je, tak bergerak langsung, tapi pengguna tahu apakah dia punya kelebihan pada produk ni. Contohnya kita boleh angkat pada bahagian atas ni, maknanya bawah ni ada lagi ruang untuk menyimpan barang. Maknanya ada kelebihan pada produk ni walaupun menggunakan iklan gambar yang tidak bergerak. Sama juga dengan peti ais ni. Dia walaupun tidak bergerak tapi pengguna tahu, ada banyak tempat yang kita boleh isi dalam peti ais ni. Maknanya peti ais ni dia punya fungsi ataupun dia punya penyimpanan tu banyak dan luas. Dan seterusnya sama juga dengan kuih, balang kuih raya ni kan. Kalau kita nampak macam ni pun kita dah tahu, ada banyak tempat lah kalau kita gunakan balang ni. Dia boleh dalam satu tempat kita boleh letak pelbagai jenis makanan. Jadi kalau guna kaedah gambar pegun ni, dia akan memaparkan dalam media cetak lah. Maknanya pelanggan akan tengok berdasarkan pada kertas, flyers dan sebagainya. Jadi pengguna dapat tahulah daripada gambar yang tidak bergerak ni ada kelebihan terhadap sesuatu produk tu. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.